Zaman dulu komoditinya kita tengok apa? Getah, kelapa sawit, emas, minyak. Tetapi di zaman teknologi, era teknologi, kalau awak tak ada getah, awak tak ada kelapa sawit, awak tak ada emas, awak tak ada minyak, tapi kalau awak ada maklumat, dah berkuasa. Awak dah cukup, dah boleh berkuasa kalau awak dah mempunyai maklumat. Okay? So itu sebabnya kerajaan sekarang dalam zaman PKP ni nak membendung maklumat yang tak betul lah. Sebab maklumat berkuasa. Maklumat berkuasa. Okay. So, itu cerita pasal definisi kepada kecekapan pasaran. Kecekapan pasaran boleh kita pecahkan kepada 3 bentuk. Okay? Kecekapan pasaran diklasifikasikan kepada 3 bentuk. Yang pertama adalah weak form EMH. Kecekapan pasaran bentuk lemah. Yang kedua, kecekapan pasaran bentuk separa kuat. Dan yang ketiga adalah kecekapan pasaran bentuk kuat. Okay? Apa yang membezakan di antara bentuk lemah, separa kuat dan kuat ini? Yang membezakan apa komponen dia? Okay, sebelum saya cerita pada komponen, awak nampak dia punya ni, bulatan set ini, ada set yang tengah sekali adalah weak form. Dia adalah yang paling kecil. Kemudian yang warna lebih kurang warna macam warna merah ini adalah yang semi strong, dan yang besar sekali bulatan warna putih ini adalah strong form. 3 bulatan ini menggambarkan maklumat yang ada di dalam pasaran. Kalau satu pasaran itu kita anggap dia sebagai maklumat pasaran bentuk lemah. Okay? Kalau kita katakan Malaysia ni adalah pasaran pelaburan, pasaran saham bentuk lemah dari segi kecekapan dia. Apa maksudnya? Kita tengok harga saham dekat Bursa Malaysia, harga saham yang tertera di Bursa Malaysia itu adalah menggambarkan maklumat yang ada di dalamnya adalah maklumat tentang sejarah syarikat tersebut. Okay? Segala maklumat tentang sejarah syarikat tersebut telah dimasukkan di dalam harga saham. Maklumat itu telah diterima oleh para pelabur, pelabur bertindak jual beli saham, maka harga saham akan berlakulah ada titik, satu titik harga saham. So kalau itu adalah pasaran bentuk lemah. Okay. Senario yang kedua, katakanlah di Malaysia ini pasaran saham kita adalah bentuk separa kuat. Maka apa maksudnya? Harga saham yang kita tengok di pasaran itu adalah terkandung di dalamnya adalah sejarah syarikat dan juga semua public information. Semua public information pasal syarikat tersebut. Apa contoh public information? Public information ini adalah maklumat semasa yang orang awam boleh tahu. Contohnya apa? Maklumat orang awam yang boleh tahu adalah contohnya adalah yang saya katakan Twitter daripada CEO. CEO telah update status company syarikat dia update dalam Twitter. So itu boleh diakses oleh orang semua, orang awam. So that one kita consider sebagai public information. Katakan satu syarikat, CEO syarikat telah buat press conference. So press conference itu adalah public information. So kalau pasaran di Malaysia adalah bentuk separa kuat, maka harga yang kita tengok, katakan harga RM10 sekarang saham TNB, maka harga RM10 itu adalah menggambarkan sejarah dia, apa yang telah berlaku dan apa yang sedang berlaku, dan maklumat itu maklumat publik. Dan yang terakhir, okay, awak nampak dia subset, ini maklumat lepas, ini maklumat yang ini maklumat semasa tambah dengan maklumat lepas, dia akan jadi besar sikit. Dan kalau pasaran di Malaysia ini, pasaran saham Malaysia ini bentuk kuat, maka apa maksudnya? Maksudnya ialah harga saham yang tertera di Bursa Malaysia itu menggambarkan semua maklumat lepas, semua maklumat awam dan semua maklumat private. Maklumat yang orang tak tahu pun dah jadi orang tahu. Maklumat yang CEO tahu pun tiba-tiba semua orang dah tahu. So maka dia akan jadi
strong market. Boleh terima tentang tiga ini? First, saya nak suruh awak tahu maksud weak form, semi strong and strong. Yang kedua, saya nak suruh awak boleh terangkan apa yang ada di dalam weak form, apa yang ada dalam semi strong dan apa yang ada dalam strong form. Itu tiga perkara. Ada nak tanya? Doktor, Ya. dalam itu strong form, kalau itu insider information macam insider trading kan, ini bukan satu kesalahan ke? Oh, itu insider trading, Cik Song. Itu lain, Susun. Insider trading merujuk kepada orang dalam syarikat main saham syarikat dia. Dan itu memang salah sebab dia menggunakan private information dan dia main saham. Itu salah. Tapi kalau kita duduk di satu, katakan di Malaysia ini adalah strong form, apa yang CEO tahu, orang lain pun dah tahu dah. Jadi dia tak boleh main saham. Bukan dia tak boleh main saham, dia boleh main saham tapi dia tak akan dapat untung. Sebab orang lain dah tahu dah. Okey, faham. Alright. Okey, dah faham yang tu, bagus. So kita pergi kepada yang seterusnya. Macam mana cara kita nak test pasaran tu kuat ke, pasaran itu separuh kuat ke, pasaran itu bentuk lemah? Dengan cara kita mengujinya. Analogi dia macam ini. Katakanlah kita ada siapa yang paling tough dalam grup awak ni, 40-50 orang ni, siapa yang kira badan paling tough lah, badan paling sasa dalam ni. Saya ambil contoh Bob. Boleh Bob? Bob yang paling hebat lah kan. Katakan Bob lah orang paling kuat di dalam kelas kita ni. Jadi kalau dalam kelas fizikal saya boleh buat contoh lah Bob. So Bob bangun kan. So katakan di sini kita bayangkan Bob ni dia kata dia adalah Superman. Bob kata, aku adalah Superman, aku kuat. So macam mana kita nak uji Bob ini Superman? So saya pun kata, okey Bob, awak berdiri kat sana. Okey, Bob pun berdiri. Saya pun ambil satu bahan. Saya ambil kertas, saya gumpal-gumpal kecil, saya pun lempar kepada Bob. Bob pun tapis. Itu ujian yang pertama. Maknanya Bob boleh tepis. Maka itu ujian yang pertama. Kita kata okey, macam kuat Bob ini. So kalau dalam dunia pelaburan, dalam dunia pelaburan, kertas yang saya gambarkan itu tadi adalah maklumat. Bayangkan maklumat itu, kertas itu adalah maklumat lepas tentang syarikat. Saya tengok history of the company, saya gunakan history of the company dan saya nak kalahkan pasaran. Bob adalah pasaran. Pasaran tu siapa? Pasaran adalah ribu-ribu pelabur. Saya nak kalahkan ribu-ribu pelabur itu. Saya nak dapat income yang lebih tinggi daripada mereka. Okay? Jadi saya pun cuba gunakan maklumat itu, saya pun main saham. Tiba-tiba saya dapat untung 10% je. Orang lain main saham dan mereka dapat 10% juga. So saya kata, saya tak boleh kalahkan dia. Sebab income yang saya dapat sama macam orang lain dapat. So saya cannot beat the market. So itu contoh kertas tadi. Saya lempar kertas Bob tepis. Bob kata, so I cannot beat the market. Menggunakan maklumat. Yes, nak tanya. Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Oh, saya ingatkan ada nak tanya. Alright. So itu contohnya. So itu yang pertama. Okay. So kertas adalah merujuk kepada maklumat lepas. So kalau saya gunakan maklumat lepas dan saya cannot beat the market, saya tak boleh kalahkan pasaran. Kalah maksudnya saya tak boleh dapat income yang lebih tinggi daripada orang ramai-ramai. Orang lain dapat 10% return, saya main saham. Mereka main saham dapat 10%, saya main saham pun dapat 10%. So it means that I cannot beat them. I cannot beat the market. So apa ujian yang kedua? Ujian yang kedua berbalik kepada cerita Bob.
oh saya lempar kertas, bob boleh tepis, saya pun ambil satu benda baru. Saya ambil contohnya apa? Duster tu. Semua orang boleh imagine kan. Saya ambil duster, sebab dalam kelas kita biasanya ada duster yang kita boleh lap papan putih tu kan. Saya ambil duster dan duster itu saya lempar kepada Bob. Bob pun tepis juga. Dan duster itu dalam EMH kita andaikan dia sebagai public info. Jika awak sebagai seorang pelabur, awak pergi ke satu pasaran, contohnya awak sebagai pelabur, awak pergi dekat Afrika, awak ada ilmu ni, awak tengok public information dia, awak tengok Twitter, awak tengok TV, awak baca surat khabar dan awak main saham dekat Kongo contohnya, tiba-tiba awak dapat 20%, pelabur saham lain main saham dapat 10%, it means that you can beat the market. Tetapi kalau awak main saham guna maklumat lepas dan guna maklumat terkini, public information, and you cannot beat the market, it means that market is semi-strong. Bob tadi, saya lempar duster, dia adalah semi-strong. Sebab dia masih boleh tolak. Orang nak kalahkan dia guna that to info, dia boleh tepis. Boleh. Saya pergi kepada yang ketiga. Kalau pasaran itu bentuk kuat, maka saya gunakan satu alat baru. Satu alat baru yang mana alat baru ini komponen di dalamnya adalah maklumat lepas, maklumat semasa publik dan maklumat private. Tiga perkara ini saya combine dan saya cuba kalahkan pasaran. Contoh cerita pasal Bob, saya ambil apa dalam kelas? Saya ambil batu jongkong dalam kelas, saya lempar dekat Bob. Jangan marah Bob Saya lempar dekat Bob. So apa yang Bob buat? Bob mengelak. Kan? Dia tahu. Saya tepis. Tepis. Oh, awak memang ada ilmu silat tinggi lah, Bob. Right. Right. So, katakanlah awak mengelak lah, Bob. Nak selamat kan? Tak nak tunjuk hebat. Awak pun mengelak je. So, maknanya awak takut lah. So, saya boleh kalahkan awak. Saya boleh kalahkan awak sebab awak dah mengelak dah. Dulu masa ni awak tegap duduk di situ kan. So, apabila awak dah kalah maknanya apabila saya gunakan these three information, saya boleh dapat untung yang lebih tinggi daripada orang ramai. Maka saya dah boleh kalahkan pasaran. Tetapi kalau saya guna these three information, saya masih tak boleh kalahkan pasaran, maka pasaran itu kuat. Kalau saya lempar Bob dengan batu jongkong, Bob duduk diam je, pam, kena badan dia, batu jongkong tu pecah, maka Bob adalah strong form. Oh, macam tu kan. Boleh terima. Jadi, bila dah faham ketiga-tiga ni, saya nak tanya. Pada pendapat awak, Malaysia ni duduk kat mana? Strong, semi-strong or weak form? Semi. Yes, saya nak tanya awak. Dia duduk kat mana Semi, antara tiga? Semi. Ya. Orang lain? Semi ya saya bilang. Semi juga. Sekejap sama je. Right. Sekejap sama je. Right. Saya rasa semi, doktor. Semi. Okay. Kalau Malaysia ni Saya semi, rasa siapa yang strong? Saya nampak dia nak pakai. Kalau dah Malaysia ni semi, siapa strong? US. Weak. Malaysia weak dia kata. US strong. Ya ke? Okay. Hang Seng strong. Hang Seng strong. Okay. So, kebanyakan pasaran di dalam dunia ini adalah dalam semi-strong. Dan dia boleh jadi strong pada masa tertentu sahaja. Dia macam strong sekejap je. Mungkin dia strong mungkin dalam masa 2-3 jam ataupun hari itu dia jadi strong, kemudian dia balik kepada normal. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Malaysia terletak dalam semi-strong form. Tetapi semi-strong form kita ni dalam dekat-dekat dengan weak. Dia boleh pecahkan lagi lah dalam semi-strong ni. Dia boleh duduk sampai tahap ini, boleh duduk tengah-tengah semi-strong. Malaysia ni kira duduk dekat-dekat sini, dekat-dekat dengan weak. Ada pengkaji,
pensyarah finance dah buat kajian, okey, kalau kita gunakan maklumat semasa, okey, kita tak boleh kalahkan dia. Dan ada pada masa tertentu kita gunakan public information, kita boleh kalahkan dia. Itu sebabnya dia terletak pada semi strong. Ada masa boleh kita kalahkan, ada masa kita tak boleh kalahkan. Tapi kalau setiap masa kita gunakan public information, kita tak boleh kalahkan dia, dia memang strong form, semi strong form. Okay. Saya pergi kepada, jadi apakah contoh ujian yang awak guna pakai? Contohnya sekarang adalah technical analysis. Kalau Malaysia ini adalah bentuk semi strong, saya ulang duduk ke sini, saya graf. Kalau Malaysia duduk di dalam semi strong, awak tak boleh guna technical analysis untuk buat prediction saham, dan kalau awak buat prediction saham pun awak tak akan berjaya. Sebab saham itu, pasaran saham itu kuat. Sebab apa? Sebab technical analysis adalah awak gunakan data lepas untuk buat ramalan pada masa depan. Betul tak? So dengan kata lain, awak guna data history. Dan daripada data history maka awak nampak graf, oh lepas ni dia akan jatuh ni, awak kata. Kenapa dia berlaku jatuh? Sebab awak kata sejarah mungkin berulang. Okay? So, kalau pasaran itu adalah semi-strong form, okay, kalau Malaysia ataupun kalau pasaran dunia ini, mana banyak pasaran dunia ini adalah dalam bentuk semi-strong form, maka technical analysis tidak boleh kita pakai. Kita tak boleh pakai technical analysis pun.